Selamat pagi kepada semua. Okey, untuk kelas hari ini kita akan lihat satu video. Selepas menonton video, ada beberapa soalan cikgu akan tanya. Okey, kamu perlu jawablah. Okey. Okey. Anda dah lihat video tadi kan? Okey, saya rasa anda semua tahu kesesakan lalu lintas. Okey, kenapa biasanya berlaku kesesakan lalu lintas? Okey, yang pertama mungkin ada kerosakan kenderaan. Kan biasa kan atas jalan biasanya kereta rosak ke apa ke, kereta akan jadi jam kan? Okey, tak boleh jalan, so kita terpaksa kena menunggu sehingga keadaan itu menjadi surut. Yang kedua pula, kesesakan lalu lintas biasanya berlaku semasa membaiki jalan, kan? Contohnya macam tanah runtuh, kan? Kalau hujan lebat kan jadi tanah runtuh ataupun ada jalan yang rosak, kan? Masa tu ada kesesakan lalu lintas. Yang ketiga, semasa kemalangan jalan raya. Contohnya atas jalan ada aksiden. Bila aksiden macam mana kereta boleh lalu kan? So kereta terpaksa kena tunggu kan, berderet je. So mungkin makan masa yang lama, so kita akan mengalami kesesakan lalu lintas. Lepas tu pula, ini biasa anda tahu kan, waktu habis sekolah. Kan, lepas habis sekolah kan ada mak ayah kamu tunggu dekat luar nak ambil kamu semua kan. So bila kereta banyak depan sekolah tu, motor dengan van apa semua, bas kan. So apabila masa tu akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Okey, bila berlaku keadaan macam tu, apa yang anda lakukan sebenarnya? Adakah anda marah? Adakah anda macam bising-bising marah orang depan kita ataupun bunyikan horn sampai pip pip macam tu? Tak boleh kan? Kita sebagai manusia, kita haruslah sabar semasa berada di jalan raya. Okey, tajuk kita hari ini adalah bersabar di jalan raya, iaitu unit 9, berhemah di jalan raya. Okey, anda boleh buka buku teks kamu, iaitu muka surat 53. Okey, muka surat 53. Ini dia. Okey, saya rasa anda boleh nampak ada satu petikan kan? Okey, bersabar di jalan raya. Okey, cikgu akan bacakan dan anda pun baca di rumah. Okey, contohnya, Ming Jun dalam perjalanan ke sekolah. Dia dihantar oleh ayahnya dengan menaiki kereta. Pada pagi itu, keadaan jalan raya sangat sibuk. Ayah Ming Jun memandu keretanya dengan berhati-hati. Beliau bersabar dan tidak terburu-buru. Walaupun sudah terlambat, beliau tidak menggunakan lorong kecemasan. Kita perlu bersabar, Ming Jun, kata ayah. Ming Jun mula bimbang. Dia mungkin akan lewat tiba di sekolah. Namun begitu, dia tetap bersabar. Dia tahu bahawa peraturan jalan raya perlu dipatuhi. Baginya, keselamatan perlu diutamakan. Akhirnya, Ming Jun tiba di sekolahnya. Oh, syukurlah. Saya sempat tiba di sekolah dengan selamatnya. Okey, cikgu nak kamu baca di rumah juga dan fahamkan petikan ini. Okey, contohnya kita bersabar. Kita rasa macam kita cool, kita kena bersabar. Kan? Ataupun tidak terburu-buru. Kita jangan terlalu nak cepat-cepat, nak pergi gerak, sentiasa bunyikan horn apa semua tu.
Kan, selalu nak cepat-cepat. Jangan terburu-buru. Mungkin bila terburu-buru, mungkin berlaku kemalangan. Kan? Okey, bimbang tu apa bimbang? Rasa macam takut, kan? Ming Jun dah lambat. Kan, kesesakan lalu lintas. Mungkin dia lambat sampai sekolah ataupun bila masuk lambat ke kelas, nanti cikgu dia marah, kan? Sebab tu dia rasa macam bimbang, rasa macam takut. Tu maksud dia. Okey? Seterusnya, okey. Cikgu, kamu keluarkan buku latihan, buku karangan yang buku besar tu, buku panjang kan, kamu keluarkan dan kamu kena buat peta bulat ini, kan ada peta bulat kan? Buat macam ni dan kamu kena jawab soalan, iaitu apakah yang akan berlaku jika Ming Jun dan ayahnya tidak bersabar? Okey, kalau di atas jalan raya, ayah dan juga Ming Jun tidak bersabar. Bila tidak bersabar, apa akan berlaku? Mungkin mengalami kemalangan, kan? Menyusahkan orang lain. Kan ada pencemaran, macam pencemaran bunyi. Betul tak? So, kamu kena tuliskan 5 jawapan. Kamu kena buat macam ni. Seperti yang cikgu tunjukkan dalam slide ini, kamu kena buat peta minda ini. Okey, dalam buku karangan kamu ya. Okey, seterusnya kamu kena jawab. Ni latihan kedua, kamu kena jawab soalan pemahaman. Okey, siapakah yang mengantar Min Jun ke sekolah? Bila jawab soalan pemahaman, mesti ayat penuh. Ayah Min Jun mengantar ataupun ayah mengantar Min Jun ke sekolah. Boleh juga. Okey, bagaimanakah atau bagaimana situasi jalan raya pada pagi itu? Macam mana situasi dalam jalan raya itu? Mungkin kesesakan lalu lintas kan, ada sesak, ada banyak kereta kan. Lepas tu apa? Ada bunyi horn, ada kereta, macam-macam lah. Cikgu boleh letak banyak jawapan. Situasi jalan raya pada pagi itu, kena tulis ayat penuh. Jangan lupa permulaan ayat mesti huruf besar. Okey. Nombor 3 pula, bagaimanakah ayah Min Jun memandu? Dia memandu macam mana? Dalam keadaan sabar, tenang, tidak terburu-buru kan. Dalam buku teks kamu muka surat tadi yang cikgu cakap tadi kan, 53 kan. Okey, dalam 53 memang ada jawapan dekat situ. Kamu boleh cari kat situ. Okey, nombor 4, apakah ciri-ciri ayah Min Jun semasa memandu kereta di jalan raya? Apa ciri-ciri ayah dia? Okey, ciri-ciri tengoklah, dia tidak terburu-buru, dia tidak memotong di jalan kecemasan kan. Tu jawapan dia. Okey, nombor 5, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan jalan raya? Kita perlu mematuhi peraturan jalan raya. Apa jawapan dia? Kamu tulis sendirilah. Okey, apakah punca berlaku kesesakan lalu lintas? Kenapa berlaku? Apa punca? Okey, berlaku kesesakan lalu lintas. Punca berlaku kesesakan lalu lintas ialah apa? Tulis je. Boleh tulis 1 atau 3 jawapan pun boleh, tak ada masalah. Okey, kamu siapkan dan ambil gambar, hantar dengan Cikgu Kati. Okey. Okey. Yang ni pula latihan ketiga. Okey, kamu boleh buka buku aktiviti kamu muka surat 55. Dekat situ ada satu petikan dan kamu kena baca petikan, jawab soalan berdasarkan petikan. Okey, dekat situ ada anda boleh nampak ada 2 kolom kan? Ada 2 bahagian, keselamatan jalan raya, cara yang betul, cara yang salah. Kamu kena tahu, kamu baca. Waktu persekolahan sudah tamat, bermakna sekolah dah habis. Rubini pulang ke rumah dia. Rubini pulang ke rumah. Dia menaiki bas sekolah. Semasa dalam perjalanan, Rubini dapat melihat pelbagai ragam pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya kan? Siapa yang pengguna? Orang lah. Ibu itu berjalan kaki. Dia berjalan menghadap lalu lintas. Kemudian dia melintas jalan raya di kawasan Selekoh. Di Selekoh tu macam kita ada Selekoh lah dekat sini kan. Ada Selekoh tu macam ada bulat sikit jalan dia. Dekat situ bahaya, kita tak boleh memotong kan. Itu bahaya. Itu cara yang salah. Cara yang betul tu macam tadi lah, berjalan menghadap. Bila kereta datang depan, kita kena jalan di tepi jalan tu, mesti kereta boleh nampak. Jangan pergi belakang. Nanti kereta langgar daripada belakang, kita tak tahu siapa yang langgar. Okey. Kelihatan juga seorang penumpang motosikal. Penumpang itu memakai topi keleda. Dia pakai topi, helmet dia pakai. Okey, bermakna itu cara yang betul kan? Okey, topi keledanya longgar dan tidak kancing.
Bermakna dia pakai topi Canada tetapi tidak kemas, tidak dikancing, mana tidak ditutup. Nanti tak lock, macam mana dia boleh terbang kan? Boleh jatuh atas jalan kan? Okey, seterusnya. Rubini ternampak seorang pemandu kereta. Beliau memperlahankan keretanya kerana mahu berhenti. Nampak tak? Dia nak berhentikan kereta, dia slowkan kereta dia. Beliau memberhentikan keretanya di laluan pejalan kaki. Betul ke? Orang tengah jalan, laluan jalan kaki. Mana boleh kereta tunggu situ kan? Bermakna itu keadaan cara yang salah. Okey, sekarang kamu kena cari dalam petikan ini cara yang betul dan cara yang salah semasa berada di atas jalan raya. Dan siapkan yang ni, ambil gambar juga dan hantar pada Cikgu Kati. Okey, sekian saja pengajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa dalam pengajaran akan datang.